Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang tetamu-tetamu Ramadan. InsyaAllah kita akan sambung dengan tadabbur Al-Quran. Semoga ia menjadi taman-taman syurga untuk kita. Semoga Allah meredai dan menyayangi diri kita. Lantas menghadiahkan kita dengan malam Lailatul Qadar dan menempatkan kita bersama orang-orang yang soleh di syurga nanti insya-Allah. Apa saja amalan yang baik dan juga perbincangan yang mengingatkan kita kepada Allah SWT adalah ciri-ciri pembinaan taman-taman syurga. So kita sedang masuk dalam taman syurga. Background tu tengah ada bacaan bacaan surah kalau dengar kat belakang dalam solat. Kalau ada yang terdengar lah, saya tak pasti masuk ke tak dalam recording ni. Background dia sekarang tengah bacaan dari imam. Okey. Tak apa, yang kita akan teruskan. Fokus kita pada malam ni adalah surah Al-Hijr dari juzuk ke-14. Dan ayat yang dipetik adalah ayat 87 dan 88. Kita nak ceritakan tentang hadiah yang Allah bagi kepada kita. Satu anugerah yang istimewa, tapi mungkin kita lalai dan leka, kita tak perasan. Sebab yang tu sebenarnya hadiah daripada Allah. Okey, kita baca ayat ke-87 terlebih dahulu. Okey. Dan sesungguhnya kami telah memberi kepadamu, wahai Muhammad, 7 ayat yang berulang-ulang bacaannya dan seluruh Al-Quran yang amat besar kemuliaan dan faedahnya. Seterusnya ayat ke-88. Janganlah engkau menunjukkan pandanganmu serta menaruh hati kepada nikmat kesenangan yang kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka yang kafir itu. Dan janganlah engkau merasa duka cita terhadap mereka kerana mereka tidak beriman dan tidak dapat menguatkan Islam sebagaimana yang engkau harapkan. Dan sebaliknya, hendaklah engkau merendah diri kepada orang-orang yang beriman, sekalipun mereka dari golongan fakir miskin. Okey, ayat di atas ni diturunkan oleh Allah Subhanahu Taala setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berduka kerana menerima tentangan dakwah yang sangat dahsyat dari orang kafir Quraisy Mekah. Okey. Dalam surah Al-Baqarah ada sebut, sabar Rasulullah minta tolong kepada Tuhanmu dengan sabar dan solat. Ayat 153. Okay, yang kata anugerah yang Allah bagikan, hadiah kepada kita ni, ada 7 ayat. Cuba teka. Yang berulang-ulang kali. Surah apa? Ya, betul. Surah Al-Fatihah. Sebenarnya Allah hadiahkan kepada kita. Dianugerahkan. Allah turunkan untuk kita Surah Al-Fatihah tu untuk mengubah hati, untuk menggembirakan kita. Sebab tu dalam solat kita ulang baca. Sehari 17 kali kita baca. So sebenarnya itu adalah hadiah. Setiap kali kita baca, kita akan rasa bersyukur. Kita tahu yang sebenarnya dunia ni hanyalah tempat kita tumpang sebelum kita kembali kepada Allah. Kita minta tolong Allah tunjukkan jalan yang lurus. Banyak kita kali berdoa berulang-ulang supaya kita sebenarnya Allah nak suruh kita merasailah dalam diri kita ni bahawa kita sebenarnya adalah hamba Allah. Okey, hamba Allah. Tujuan kita kat dunia ni hanya satu, untuk jadi hamba Allah, untuk beriman kepada Allah. Okey, untuk beribadat kepada Allah, dan kita tujuan dia, destinasi kita satu, kita nak masuk syurga. Itu saja. Kita nak jumpa Allah, kita nak masuk syurga. Kita nak jumpa dengan pencipta kita, kita nak tengok wajah, kita nak tengok wajah Allah SWT, nak Allah bukakan hijabnya nanti di syurga. Dan ingat ya, kita di syurga nanti kita adalah raja-raja. Di dunia ada orang akan menghadapi pelbagai ujian dan menduka citakan, yang menyedihkan. Ada yang dalam keadaan bahagia juga diuji. Contoh, orang terlalu kaya tapi dia tak rasa ketenangan dalam diri dia tak rasa bahagia. Ada orang rumah besar tapi dia rasa sunyi. Okey, anak-anak tak ada. Kalau ada anak pun, anak-anak
dengan hal masing-masing. Mungkin anak-anak bukanlah anak yang soleh-solehah. Banyak dugaan. Kita duk rasa kita, contoh kita orang biasa-biasa saja. Kita duk tengok orang hidup hebat, dia ni hebat pergi jalan sana sini, anak pandai, cerdik apa semua. Kita rasa je life kita lah paling teruk, life orang lain seronok-seronok. Tapi kita tak tengok pula orang di bawah kita. Orang di bawah kita yang lebih susah daripada kita, yang kehilangan orang yang disayangi, hilang anaknya. Macam contoh yang kebakaran baru-baru ni kan, hilang sekaligus 4 orang anak. Macam mana ujian dia tu sangat hebat. Ada orang diri dia sendiri hilang. Contoh hilang penglihatan, pendengaran, kaki. Accident apa ke, kehilangan anggota badan sendiri. Ada orang lihat daripada kecil sampai ke besar sampai sekarang, dugaan. Dia rasa down dengan hidup dia. Sebab itulah Allah anugerahkanlah surah Al-Fatihah ni. Setiap kali kita baca, kita akan ingat balik. Inilah tujuan aku kat dunia ni. Aku bukan nak duduk sini selamanya. Aku memang nak duduk sekejap je. Kita rasa memang lama bila kita ada satu masalah. Allah bagi masalah kita ujian ujian yang berat sangat. Kita tiap hari diberi ujian tau sebenarnya. Setiap saat sebenarnya diberi ujian. Sebab setiap saat kita kena berfikir ni. Nak cakap apa ni? Kan? Decision kita kena buat setiap saat kita diuji sebenarnya. Setiap saat. Kalau di luar bulan Ramadan memang setan akan boleh akses kita dan dia akan masuk kita setiap saat. Itu ujian untuk kita lah. Tapi kalau kata orang yang diuji daripada kecil ke apa ke, ujian yang besar. Tapi bila mana dia baca Al-Fatihah, dia ingat balik, aku memang sini, memang aku hamba Allah. Aku sampai kat sini, dekat bumi ni, aku hamba Allah. Aku akan kembali kepadamu ya Allah. Kan, kita akan ingat balik. Sebenarnya kita duduk sini sekejap je. Walaupun kita macam, orang yang ditimpa masalah tu rasa sangat lama. Sangat lama. Rasa sangat lama, ya Allah, tak sanggup dah nak hadap ni. Ada orang sampai nak bunuh diri. Ada. Macam yang berhutang lah. Berhutang alung. Lepas tu, kena bini minta cerai. Anak pun dah lari keluar rumah. Contohlah. Bila hutang lah. Masalah hutang yang besar. Nak muflis. Ataupun dah muflis. So, rasa tak sanggup nak go through hidup lah. Dan bunuh diri. So, ayat ni adalah untuk mengingatkan bahawanya kita ni memang diuji dan tempat ni adalah sementara. Kalau dapat bertabah, bersabar. Sabar dan solat. Dia bukan solat dulu dapat sabar tu. Kena sabar. Sekarang ni kena sabar. Dan sabar tu ada dalam Al-Fatihah ni. Dia nak train kita. Allah nak train kita. Allah suruh kita sabar. Hayati betul-betul Al-Fatihah tu. Ayat pertama, apa dia? Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Kalau orang yang tengah stres, dia ada masalah banyak, kena puji-puji Allah. Nak kena berterima kasih Allah bagi ujian. Dia ada satu tekanan. Tapi bila fikir balik aku hamba Allah, dan kena baca balik Alhamdulillah ni, kena berterima kasih kepada Allah, kena puji-puji Allah, dia akan jadi, sedari balik. Aku memang tak ada apa-apa, memang Allah berhak pada aku nak bagi apa saja, nak uji apa saja, semua Allah boleh. Sebab kita bukan siapa-siapa. Kita kan boleh buat apa? Kita hamba. Hamba tu tak boleh, tak ada kemampuan nak buat apa-apa pun. Sebenarnya kalau kita sedar diri, kita ni siapa? Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yakinlah Allah tu maha pengasih lagi maha penyayang. Macam mana kita teruk kan? Kita kan memang kau ajak, kadang tu kita tak perasan. Adakah kita ikut perintah-perintah Allah tu tak langgar? Contoh kita nampak macam mak lah paling sayang kita, jaga kita sungguh-sungguh ni. Kita lupa mak tu pemilik Allah. Siapa yang hadirkan perasaan sayang mak tu kepada kita? Allah yang hadirkan. Allah hadirkan perasaan sayang mak kita, nak jaga kita sungguh-sungguh ni. Kita tak terasa Allah jaga kita. Jarang sekali lah kita nak berfikir tahap tu. Alhamdulillah siapa dianugerahkan untuk fikir setiap tindakan tu daripada Allah. Kasih sayang Allah, lindungan daripada Allah. Allah nak jaga kita tidur-tidur tu kan. Allah tak kacau kita, Allah bagi kita tidur. Kalau tak main kacau, itu tak baru nak lena sikit tak boleh kan. Tapi ni Allah bagi kita jalan, Allah bagi kita makan, Allah bagi kita bernafas, Allah bagi kita tubuh badan yang sihat. Ada orang sakit tu diuji, yang sihat pun diuji. Kalau dia tak ingat pada Allah, diuji juga. Diuji maksudnya diuji tu bukan
Apa saja yang menjauhkan diri pada Allah itu bukan blessing lah. Okey. Apa saja yang mendekatkan diri dengan Allah itu bless. Maksudnya dapat rahmat dan kasih sayang Allah. Okey, kita teruskan. Siapakah Allah ni? Pemilik hari pembalasan. Ayat keempat surah Al-Fatihah. Maliki Yaumiddin kan? Pemilik hari pembalasan. Nanti kita akan jumpa Allah nanti dekat hari pembalasan. Sekarang hidup kita adalah bekerja dulu, beribadah kepada Allah. Reward dia nanti, analisis dia, kita buat baik ke kita buat buruk, nanti ke hari pembalasan nanti Allah nilai kita. Okey, yang ni ayat paling kuat sekali dalam 5 ni. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Setiap kali itu tekan ke ayat yang 5 ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ni kena terapkan dalam hati betul-betul. Setiap kali main line ni ingat balik. Kita memang bergantung kepada Allah sepenuhnya. Dan ingat kita akan kembali kepada Allah. Yang keenam, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kena minta Allah guide. Setiap hari kita banyak kali yang minta tolong ke Allah. Sebab tu kena hayati. Setiap ayat ni kena hayati bila baca. Sebab tu tak boleh tergesa-gesa. Allah suruh sabar. Sabar dalam solat. Sabar dan solat. Sabar dan solat. Bukan solat dulu baru sabar dapat kemudian, tak. Waktu solat tu dah kena sabar dah. Al-Fatihah tu kena sabar. Ayat-ayat tu kena dalami betul-betul waktu baca tu. Lepas tu ayat ke 7 dah habis lah. Yang ke-6 tadi, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Yang ke-7, jalan orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, dan bukanlah jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Itulah kita nak minta setiap hari. Itu doa kita. Ini adalah hadiah. Kita kena rasa nikmatnya Al-Fatihah tu. Bukan semua orang dapat nikmat hadiah ni. Kita baca sebab apa Allah suruh. Allah tak perintahkan dengan bagi hukuman Al-Fatihah ni. Allah cakap ayat dia ada anugerahkan Al-Fatihah ni. Diturunkan ayat 7 ayatnya berulang-ulang. Memberi kepadamu, dianugerahkan kepadamu. Maksudnya macam Allah hadiahkan kita surah Al-Fatihah. Itulah penyembuh segala penyakit atau mengingati diri kita. Sedari kita hamba Allah, kita akan kembali kepada Allah. Okey. So, kita akan baca balik 7 ayat yang diulang-ulang itu adalah surah Al-Fatihah. Al-Fatihah dikurniakan dan dihadiahkan oleh Allah untuk menjadi penawar dalam setiap kedukaan. Daripada surah tadi yang Al-Hijr tu 87-88, ada cerita ayat yang Allah bagi hadiah tu ni dia, ayat Al-Fatihah ni. 17 kali dibaca Al-Fatihah mengenang kasih sayang Allah. Kita baca surah Al-Fatihah ni, Ustaz Syahri kata daripada kecil lagi kita baca setiap hari. Ada pernah rasa boring? Tak Sebab kita tahu dah kita kena baca surah Al-Fatihah tu. Dia sentiasa terasa nak baca lagi. Tak ada rasa kita macam boring lah surah Al-Fatihah, nak tukar surah lain. Tak ada Kita memang nak rasa baca surah Al-Fatihah tu. Dia ada mujizat dia. Dia dah ada satu keajaiban daripada surah Al-Fatihah tu sendiri, yang meresap dalam jiwa kita. Kita rasa nak lagi. Dan tak habis baca daripada ayat tu, nak memahami tersirat tu tak habis-habis. Sampai kita mati nanti. Okey, lagi. Okey, Al-Fatihah sebahagian dari Al-Quran. Kalau sebut dalam Al-Quran pun sudah termasuk sekali Al-Fatihah. Dan Allah sebut tentang surah Al-Fatihah secara khusus sebagai penghormatan kepadanya. Inilah surah nak menghormatkan, bagi penghormatan ni lah, bagi penghormatan kepada Allah, bahawa Allah lah Tuhan kita, dan kita akan kembali kepada Allah. Tuhan yang mengadili hari pembalasan. Okey, pelengkap 7 ayat yang bersifat pelengkap. Untuk memahami makna sebenar Al-Fatihah tu harus diulang-ulang, merasakan kekuatan dan kefahaman dari lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi tu, lengkap kepada tujuan hidup yang sebenar. Apa tujuan kita hidup di dunia ni? Barulah kita faham. Bila kita faham tujuan hidup kita kat dunia ni, ujian-ujian tu kita tak terasa lah terlampau berat macam kita rasa nak mati dah.
Sebab itu hamba Allah memang diuji. Memang Allah nak kita menangis semua tu, merayu, merintih kepada Allah. Allah nak kita macam tu. Nak hamba dia kembali kepada Allah. Solat sujud kepada Allah. Menangis, merintih. Bagi tahu semua kenapa ya Allah. Boleh cakap macam tu. Kita kata kenapa merintih dengan Allah. Kenapa diuji macam ni ya Allah. Aku tak sanggup ya Allah. Ringankan bebanku ya Allah. Apa-apa sajalah kita rasa, bagi tahu Allah. Allah memang nak dengar daripada hamba dia. So bagi tahu. Al-Fatihah merupakan surah ruqyah yang merawat segala jenis penyakit hati, penyakit jahil, sombong, apa saja penyakit-penyakit yang perlu diperangi. Panas baran, beremosi, mudah terluka, mudah sakit hati, mudah cemburu, pemalas, apa saja yang buruk-buruk dapat disembuh dengan Al-Fatihah sekiranya dapat kita mendalami ayat-ayat yang tersirat daripada 7 ayat yang berulang ni, dan menemukan bahagia jika dapat dirawat. Memberikan kegembiraan, kebahagiaan, ketenangan. Surah Al-Fatihah ni. Sebab tu Allah bagi kita baca setiap hari dalam solat. Supaya ada ketenangan dalam hari kita tu. Dalam kita melalui hari tu kan, setiap hari ada ujian-ujian, dan setiap hari tu tak semua hari yang kita gembira. Ada hari kita berduka cita. Lepas tu bila kita balik waktu solat, kita balik kepada Allah, kita ingat balik, okey, memang betul aku diuji lah. Orang soleh beriman memang diuji supaya lulus ujian tu, supaya nak masuk syurga. Nak masuk syurga semua orang diuji. Yang lulus dapat masuk syurga. Yang gagal tu dia bila diuji dia jauh pada Allah. Dia kata Allah tak sayang dia. Kalau Allah tak sayang dia, maksudnya pada zaman dulu macam mana Nabi-Nabi diuji lagi teruk daripada kita kan. Nabi diuji dengan sangat teruk. Barulah dapat reward syurga tu. Setiap orang yang mukmin tu akan diuji. Diuji, lulus masuk syurga. Nak macam mana nak lulus adalah setiap kali ditimpa ujian tu ingat balik ke Allah. Rujuk balik pada Allah, mengadu balik ke Allah. Bagi tahu ke Allah macam mana kita bagi tahu ke orang, kawan kita, kat mak kita, adik-adik kita tu, siapa-siapa yang kita rapat, kita bagi tahulah masalah kita. Kalau masalah kita tak simpan seorang. Kadang tak simpan seorang, kita beritahu orang. Kali ni bagi tahu ke Allah. Bagi tahu sungguh-sungguh lah. Bagi tahu sungguh-sungguh. Refleksi diri, surah Al-Fatihah merupakan rahsia untuk khusyuk dalam solat. Bila kita start Al-Fatihah dengan khusyuk, insya-Allah solat kita pun yang seterusnya khusyuk. Sebab kita dah sedar dah set minded kita ni, kita ni hamba Allah, kita akan kembali pada Allah. Insya-Allah kita okey. Kita sedari kita siapa, kita tahu Allah tu siapa. Yang penting bila orang jadi masalah tu dia tak tahu diri dia siapa. Dia rasa dia berhak hidup dalam dunia ni untuk bahagia dan sentiasa gembira. Dia lupa yang sebenarnya dia adalah hamba. Kita ni lah, kita selalu lupa kita ni hamba. Hamba, bukan pekerja di dunia ni. Pekerja tu ada reward lah kan. Buat sini dapat gaji. Ada kerja-kerja dah settle, dapat gaji. No, hamba tu you tak boleh nak expect reward pun dekat dunia ni sebenarnya. Kalau nak bagi, Allah bagi. Hamba memang kena buat apa yang Allah suruh, buat je. Reward tu Allah pandai-pandai bagi. Allah Maha mengetahui, Allah bagi kat kita. Kalau kat dunia terseksa, jangan risau. Syurga menanti kita. Selagi mana kita patuh pada Allah, perintah Allah, mendekati Allah, dan kembalikan diri kita, hati kita pada Allah SWT. Balasannya adalah syurga untuk orang yang beriman. Itu kena terus ingat. Tak apa, Allah nak bagi syurga untuk aku. Tak apa, Allah nak bagi syurga untuk aku. Dia memang akan ada tekanan lah. Takkan kalau kita yang biasa-biasa lah, orang biasa. Kalau orang dah di-train, dia dah biasa train, dia tahu masalah hadapi macam ni, dia boleh hadap setiap masalah tu. Ada orang tak cukup kuat. Tak cukup kuat, dia kena ingat balik Al-Fatihah ni, ingat balik pada Allah. Supaya Allah ringankan bebanan, supaya Allah bagikan ketenangan, supaya Allah bagi lapang dada, permudahkan urusan apa-apalah yang kita hadapi setiap hari tu, ataupun yang perik yang kita sedang alami tu. Minta tolong Allah. Ingat balik surah Al-Fatihah ni. Allah sudah beri Al-Quran, maka cukuplah dengan Al-Quran itu. Jangan berharap kepada dunia.
yang diberikan pada orang yang ingkar. Ini daripada yang surah tadilah. Janganlah engkau menunjukkan pandanganmu serta menaruh hati kepada nikmat kesenangan yang kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka yang kafir itu. Kan nikmat-nikmat macam contoh orang putih ni, orang putih lah kan. Orang putih dengan handsome, cantik, rambut ada blonde, ada rambut color ni gini, apa lagi? Selain pada blonde, brunette. Saya tak tahu lah kan, mata hijau, ada mata biru, ada muka cantik, hidung macam putih melepak cun. Adalah handsome, cantik, lepas tu kaya raya, hebat, pandai bertutur kata, boleh travel satu dunia, lepas tu kereta mewah-mewah. Kita tak lihat saja jealous. Kenapa mereka perfect sangat? Mereka hidup sementara. Mereka tak ada Allah dalam diri mereka. So kenapa kita nak jealous? Kita ada Allah, kita ada Al-Fatihah. Allah anugerahkan kepada kita. Allah bagi Quran kat kita. Itu adalah nikmat paling besar. Itu nikmat kalau yang dilahir kepada orang Islam ni, dilahir dalam Islam. Nikmat Islam tu sendiri. Ada orang kafir, dia terpaksa mencari untuk dapat Islam tu. Kita dilahirkan sebagai Islam tu anugerah yang terhebat, sebab balasannya adalah syurga. Seteruk mana kita pun, kalau kita ada iman tu, tetap masuk syurga, tetap akan masuk syurga, sebab kita punya tauhid dah betul. Kita yakin Allah yang kita yakin Allah yang satu yang patut kita sembah. Kita yakin Rasulullah tu adalah suruhan Allah, Nabi suruhan Allah. Kita yakin semua tu, InsyaAllah syurga milik kita dah. Yang orang putih dia tak yakin, dia tak percaya Allah, dia tak percaya Rasulullah. Walaupun dia kaya macam mana pun, hanya di dunia, hanyalah cubaan untuk dia, dugaan untuk dia. Setan dah berjaya mempengaruhi dia, mak bapak dia, dia tok nenek dia. Yang benda dia buat tu betul. Walaupun secantik mana, sehebat, sekaya mana, sepandai mana dia, hanya sementara saja. So tak payah rasa jealous ke apa, rasa macam kenapa mereka dapat ini, kita kenapa lemah sangat, apa Islam lemah sangat ke apa. No, kita ada kekuatan yang kita tak sedar ada pada kita. Surah Al-Fatihah sendiri, diri kita sendiri yang kita ada milik apa, kita ada Allah adalah Tuhan kita, dan kita boleh berdoa. Depa tak ada senjata doa tu. Okey. Minta maaf kepenatan kejap hari ni. Sabar dan solat. Kenapa Allah suruh bersabar dahulu baru solat? Selalu kita ni tegur apa dalam menunaikan solat. Orang yang sabar ialah orang yang sabar sewaktu bersolat tu. Okey. Sabar semasa solat adalah semasa membaca Al-Fatihah. Jangan laju-laju. Saya macam senak pula. Banyak minum ais. Iman dibentuk melalui surah Al-Fatihah. Daripada surah Al-Fatihah tu dah terbentuk lagi ataupun menguatkan lagi iman kita. Seluruh kehidupan goyah disebabkan ujian Allah, namun ianya tidak boleh digoyahkan iman seseorang diuji, dan kita setiap kali diuji kita akan kembali pada Allah dengan solat. Setiap kali diuji kita solat, kita ingat balik. Okey, reset balik. Bila solat reset balik. Bila solat reset balik. Sedari balik. Okey, kita hamba Allah, kita nak hidup sekejap saja. Kita hamba Allah, kita nak duduk sekejap saja. Reward kita nak masuk syurga, kita nak masuk syurga. Sampai kejap-kejap kita tak sedar. Okey, umur 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, dan dah habis hidup kita. Nampak lama, tapi sebenarnya kejap. Tentang kejap tua. Kejap je tua, kejap je menghadapi mati. Itu kalau umur panjang lah. Umur panjang sampai kita kata 70-80 lah. Kalau kata mati kejap lagi, mati keluar-keluar mati, ataupun tidur mati, jalan-jalan jatuh bilik mandi mati, apa sajalah. Sakit apa yang kita tak tahu tu, minggu depan mati. Tak tahu pun, mungkin sekejap je kita hidup ni. Dah tak lama, dah mungkin dah nak menghadapi mati dah pun. Kan? Sebab tu kena sedar diri balik kita ni hamba Allah. Ujian tu yang Allah bagi tu sementara je. Masa kita hidup kat dunia ni je kita diuji tau. Nanti kita mati tak ada dah. Dekat dalam syurga nanti bahagia dah kita raja. Nak apa saja, nak tu ini apa semua boleh. Nak apa saja. Memang kita sentiasa bahagia ke, tenang, seronok, tak pernah ada boring walaupun sesaat. Kalau dah seronok je tak ada apa. Life ni ada ups and down pun semua kita menikmati. Contohlah kemanisan daripada ujian. No.
Kat sana kita rasa bahagia sentiasa, forever and never. Sebab kita abadi di sana. Tak apa ada barang boring tau sesaat pun. Imagine kita takkan rasa boring langsung di syurga nanti. Kita akan rasa gembira. Tak rasakan nak merasai, nak tengok syurga tu, nak jumpa Allah. Allah buka hijab, kita boleh jumpa Allah tau. Setiap hari dekat syurga 2 kali. 2 kali kita boleh jumpa Allah. Tu kita kena sentiasa ada impian tu. Impian nak jumpa Allah, dan nak jumpa Rasulullah. Impian nak masuk syurga, nak merasa nikmat syurga. Kena ada nikmat tu. Nikmat pula. Kita kena rasa impian, cita-cita nombor 1 kita yang tu. Matlamat hidup kita nak jadi hamba Allah, nanti nak masuk syurga. Nak jadi hamba Allah yang beriman, nak masuk syurga. Nak jadi hamba Allah yang bertakwa, nak masuk syurga. Kena ada set setiap hari yang tu untuk nombor 1. Okay, lepas tu tak apalah kat dunia ni apa nak jadi orang hebat itu ini tak apalah. Tapi yang main objektif jangan lari, jangan lupa. Setiap kali dah solat ingat balik Al-Fatihah. Setiap kali solat ingat balik Al-Fatihah. Okey. Ada orang amalkan Al-Fatihah je. Al-Fatihah tu kan sebagai penyembuh anugerah dan macam-macam lagi. Ada orang just amalkan, ada baca 11 kali Al-Fatihah waktu subuh. Adalah dia amalkan apa saja yang kita amalkan yang baik kan, kita proceed lah, sebab istiqamahkan dia sampai bila-bila. Dan nampaklah kebesaran ayat yang kita amalkan tu. Tak kisah Al-Fatihah ke, Al-Ikhlas ke, apa saja, zikir ke, tapi pegang ada something yang kita amalkan tu sampai mati nanti. Cuba sebab kita akan nampak perubahan hidup kita kalau kita ada satu amalan yang kita pegang. Al-Fatihah ni alhamdulillah lah, Allah suruh kita baca dalam solat, so kita tak ada nak tinggalkan dia. Okey, saya rasa sampai sini saja sebab dah habis dah tu waktu solat tu. Okey, saya nak kena get ready lah. Okey, kita jumpa lagi. Minta maaf kalau kabut sikit sebab saya bekerja-kejaran nak kena buat juga video. Kalau saya tangguh lagi dia akan miss lagi. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tingkatkan lagi ibadah kita. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.